Adik-adik pernah tak menziarahi makam Rasulullah SAW? Di mana ya makam Rasulullah SAW ni? Makam Rasulullah SAW ni terletak di Masjid Nabawi di Tanah Suci Kota Madinah. Dan untuk pengetahuan adik-adik, di situ juga terdapat makam Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Al-Khattab. Jadi hari ini kita akan lihat kepada tajuk Kekasihku Rasulullah bidang adab. Jadi persoalan kita pada hari ini adalah bagaimana sebenarnya kita ni nak mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lihat antara adab-adab kita mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi sebelum kita nak mengasihi ataupun kita nak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita mengenali dulu pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada baginda kecil sehinggalah baginda wafat. Bila kita dah kenal, semestinya kita akan berusaha untuk ikut segala ajaran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita. Jangan kita lupa untuk sentiasa mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berselawat. Apa itu selawat? Antara contoh selawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma salli ala Muhammad. Adik-adik tahu selawat ada kelebihannya tersendiri. Satu selawat yang kita lafazkan, Allah akan berikan ganjaran sehingga 10 kali selawat. Subhanallah, banyak pahala yang kita dapat hanya dengan berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, sibukkanlah bibir kita untuk mengucapkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil merupakan bukti yang ada terdapat di dalam Al-Quran ataupun hadis. Jadi, antara dalil untuk kita wajib mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, yang bermaksud tidak beriman daripada kamu melainkan aku lebih dikasihi daripada ayahnya, anaknya dan semua manusia. Antara aspek yang terpenting dalam pelajaran adalah bagaimana kita nak aplikasikan ilmu yang kita pelajari di dalam kehidupan kita. Jadi, bagaimana Rasulullah dalam kehidupannya menjadikan sebuah kehidupannya lebih harmoni, tenang, dan yang pasti setiap amalan yang baginda lakukan menjamin ke syurga. Bila kita sampai ke rumah, kita pastikan taat dan ringankan tulang untuk tolong ibu bapa kita di rumah. Contohnya kita tolong ibu bapa basuh pinggan mangkuk di rumah, kemaskan rumah. Dan kita harus berusaha untuk didik diri kita menjaga kebersihan diri, pakaian kita dan rumah. Kemudian hormatilah saudara mara dan jiran kita. Di sekolah pula, pastikan kita taat dan mengasihi guru serta rakan-rakan. Latih diri kita ni untuk lebih bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan kelas dan persekitaran sekolah. Di kelas kita ada jadual, jadi patuhilah jadual itu. Contohnya hari ini kita menyapu. Patuhi jadual itu, laksanakan tugas kita. Dan yang paling penting adalah patuhi peraturan sekolah. Kring 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 kring. Bunyi loceng menandakan waktu rehat. Jadi berpusu-pusu kita berlari nak pergi ke kantin. Jangan lupa amalkan adab makan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah je. Duduk dengan tenang.
basuh tangan kita, baca doa, bersihkan tempat kita makan tadi. Dan semestinya selepas kita makan, pastikan kita menjaga kebersihan kantin kita. Ustaz, dalam bersukan pun kita boleh mengikut sunnah Nabi ke Ustaz? Ya, betul. Dalam bersukan, kita boleh mengikuti sunnah Nabi dengan menutup aurat ketika kita bersukan. Contohnya, kalau lelaki, pastikan menggunakan pakaian yang menutup lutut kita. Maksudnya, had aurat lelaki adalah dari pusat hingga ke lutut. Kemudian perempuan, aurat mereka adalah seluruh tubuh badan kecuali muka dan tapak tangan. Alamak, susah lah Ustaz kalau nak bersukan perempuan. Tak susah. Gunakanlah pakaian yang sesuai yang menutup aurat kita untuk kita bersukan. Jaga adab-adab kita ketika kita bersukan. Seperti kurangkan kita berkata kesat, memaki orang, mengasari orang. Dan bila kita sampai di masjid, kita jaga adab-adab kita di masjid. Duduk dengan sopan, jangan berbuat bising. Rebut peluang bila kita belajar di masjid ni untuk melaksanakan ibadah. Baca Al-Quran, berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Kepentingan bila kita mengamalkan adab mengasihi Rasulullah SAW ni, kita akan lebih mengenali pribadi Nabi Muhammad SAW. Bila kita kenal Nabi Muhammad SAW, maka kita akan lebih cinta, keimanan kita akan lebih bertambah. Dan bila dalam kehidupan kita, pastikan kita sentiasa meneladani akhlak baginda. Dan yang paling penting, setiap apa yang kita lakukan ini adalah kita mencari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan di akhirat nanti kita akan dapat syafaat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dengan melakukan semua perkara ini, kita akan jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang baik. Rumusannya adalah kita hendaklah meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengenali pribadi baginda yang agung. Itu sahaja untuk pada hari ini. Itu sahaja pelajaran kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.